Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Right. Okey bang, hari ni kita special kita Ibanez Jam, tapi yang ini adalah edisi tiruan ataupun biasa bahasa kebiasaannya kita panggil gitar fake lah Okey. Jadi kita ni dihantar ke sini lah sebab ada beberapa masalah lah, especially dia punya tuning stability kan. Jadi banyaklah defect gitar ni yang saya jumpa. Macam yang video saya pada episod yang lepas tu memang ada banyak lah dia punya defect untuk gitar replika ataupun gitar fake macam ni kan. So gitar ni baru sampai, so owner ada beritahu lah, dia kata gitar ni bila main tremolo tune lagi kan, tune dia out terus. So ini memang masalah lazim lah untuk gitar-gitar macam ni. Jadi untuk masalah macam ni, as long selagi dia pakai bridge macam ni ya, bridge ni ada banyak lah dekat Shopee, kat Lazada apa semua kan. Bridge ni harga dia RM80 je, RM80, RM70, RM50 pun ada kan. Selagi sesebuah gitar tu dia pakai bridge yang macam ni kan, memang masalah tu tak akan selesai. Dia memang tak akan selesai bang. Sebab dia tak boleh independent kan, dia tak boleh independent. Sekali kita dive, dia macam tu je kan, dia punya tune dia drop, dia tak boleh naik balik, melainkan kita push up balik baru dia boleh naik balik kan. Okey, jadi masa baru sampai tu owner beritahu lah ada masalah tuning stability kan. Jadi apa yang saya buat kan, saya cuma tarik je, saya stretchkan tali tu terus tercabut. Tali 6 ni kan terus tercabut. Dia punya titan ni tak berapa kemas lah tak berapa kemas. Jadi itulah salah satu punca lah bila kita main tremolo tu, dia punya tune tu jadi, kita panggil kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia detune ataupun detuning. Bila saya letak dekat atas meja saya tu, saya check. First kali saya tengok dia punya screw pickguard ni pun saya dah rasa lain macam dah kan. Dia punya screw pickguard ni, saya tengok screw pickguard ni macam ada tak best je saya tengok kan. Memang tak best pun kan. Nanti yang tu nanti saya cerita kan. Lepas tu lepas saya belik-belik kan, so far gitar ni nasib baik, owner nasib baik sebab gitar ni dia punya geometrical, dia punya apa nama ni, dia punya pemotongan kayu dan sebagainya, alhamdulillah lah okey, tak ada sengit-sengit apa semua kan. Untuk edisi ni dia okey, tak ada banyak problem. Gitar ni dia ada sustainer. Okay. Maknanya Ibanez Jam ni adalah Ibanez kacuk lah dia dah kacuk kan, ada dah jadi custom kan. Okey, tapi walau macam mana pun as long dia menggunakan jenama cap dagangan orang lain, so gitar tu consider fake ataupun gitar tiruan lah ciplak kan, dia ciplak orang punya cap dagangan. Dia berbeza kalau kita buat pattern yang sama macam ni tapi kita letak jenama kita sendiri, yang tu baru nama dia custom kan. Okey, kita lupakan pasal hal tu, kalau kita nak cerita tak habis kan. Okey, dia punya configuration dia ada satu humbucker. Yang ni basic humbucker, tak ada yang special sangat. So dia ada satu single coil dan satu sustainer. So sustainer ni adalah custom handmade lah custom handmade. So far banyaklah saya terima gitar-gitar tiruan yang pakai sustainer ni. Itu untuk sustainer mode. Jadi bila kita blend dengan harmonik dia jadi dia jadi macam tu. So inilah sustainer custom handmade yang dibuat lah kan. Tapi dia ada satu kelemahan bang. Okey, dia ada satu kelemahan. Kelemahan dia adalah sustainer ni, dia punya tone untuk neck pickup tu tak berapa warm sangat. Dia bunyi dia sebu sikit. So ini bridge pickup. So kalau saya kalih ke bila saya switch kepada sustainer ni, so bunyi neck pickup dia jadi macam ni.
dia punya lemak tu macam tenggelam sikit kan. Dia supposed to be macam ni. Okay, saya ambil contoh neck pickup Seymour Duncan ni, gitar ni ya. Dia punya bunyi patut jadi macam ni lah, kalau yang lunak ni kan. Dia punya warm tone tu kan. Okay, so kalau untuk sustainer ni, dia punya function untuk sustainer dengan harmonik tu okey, okey. Cuma dia punya tone untuk bila kita nak select kepada neck pickup saya off sustainer ni, so dia jadi function dia sama macam pickup biasa kan. Jadi bunyi dia macam biasa main sustainer tu kan, ataupun Fernandez tu, memang yang tu okey lah, dia punya tone untuk neck pickup tu kan. Tapi tak bermakna tak boleh main kita ni, boleh main kan, boleh main untuk tone neck pickup ni. Cuma pada saya lah, dia punya tone dia tu agak macam sebu sikit kan. So kita main balik dia punya sustaining mode ni. Untuk ADC sustainer yang ini, saya perasan tali 1 dengan tali 2 tu dia punya sustain dia tu dengar sendiri lah. Yang tu tali 1, yang tu tali 2. So tali 1. So dia agak tak konsisten kat situ, dia punya sustain kan, demi sustaining tu dia punya, saya bukan cerita dia punya panjang pendek tu bukan, saya cerita dia punya tone tu dia tak straight. Dia kalau straight bila tali G ni. Sustainer untuk tali 2 kan. Okey, tali 1. Dia terputus kan, dia terputus. Dia untuk macam high frequency tu dia macam macam mana cakap, dia macam ada weakness kat situ lah kan, macam tu. Okay. So kalau macam untuk yang tali G, note untuk tali G macam tu kan, so far dia okey kan.
Okey, tali 2. Dia bila the high frequency tu dia jadi slow sikit. Kan. Dia kalau macam Sustainac ataupun yang Fernandez kan, dia so far okey lah kan. Okey. Okey, kalau kita main untuk bass side, tremolo dia selalu longgar. Ni sebab ni jenis cat ayam ni kan. Kan. Dia kalau yang low note tu dia okey. Okey, kita test lagi sekali tali 2 dia sampai high tu dia dah slow sikit. Okey, last one, tali 1. Sampai sini je. Kan? So itulah dia kan, setiap benda tu dia ada kelebihan, dia ada kekurangan kan. Alright. Okey, saya off sustainer ni sebab nanti kalau kita terlupa nanti lama-lama dia makan bateri kan. Okey, kita ni saya dah buat fret leveling sebab dia punya kondisi uneven frets terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi saya dah buat fret leveling dah kan. Dia punya kadar uneven tu kesemuanya obvious. Dia obvious tu memang kita kena buat fret leveling lah saya dah buat fret leveling semua dah okey. Saya dah buat crowning dan saya dah buat dressing balik. Jadi dia dah jadi berkilat dia jadi berkilat. Dan string action height yang saya achieve untuk gitar ni adalah 1 mm. Saya tak buat 0.75. Boleh saya nak achieve 0.75 tapi untuk gitar macam ni saya buat 1 mm 1 mm sebab kita tak tahu kan nanti in future takut ada problem ke, dia terjongkit ke apa, time owner tengah main ke, tiba-tiba dia terjongkit, kita tak tahu sebab dia punya performance dia tak stable kan. Jadi saya untuk play safe saya buat 1 mm and so far okey kan. Alright. Okey, seperti mana gitar-gitar yang lain, seperti mana gitar-gitar yang fake yang lain, gitar ni dia punya problem dia untuk bridge ni adalah bila kita nak dive, bila kita nak dive tu tune dia jadi flat. Daripada E tu dia jadi E flat. Dia jadi E flat tu ataupun dia dah jadi D sharp kan. Okey, jadi kita kena tarik dia balik. Okey. Dia punya tune tu jadi flat bila kita dive kan. Itulah defect biasa untuk gitar-gitar yang pakai bridge macam ni lah, bridge murah macam ni yang berkualiti murah.
So dekat belakang ni dia ada tulis kat sini team J-Craft Japan. Kan? So actually yang ni bukan Japan lah yang ni bukan gitar Japan lah okey. So so far kalau tengok dia punya appearance je kan memang cantik lah kan. Dia punya floral kan, dia punya maple fretboard ni pun ada floral, memang cantik lah kan. Tapi dia punya defect dia ada fret yang tak sama rata, ada yang panjang, ada yang pendek kan. Dia punya fret dia tu. Lepas tu dia punya locking nut ni kecil sikit daripada fretboard. Dia kecil sikit. Yang lain tu so far okey lah kan. Dia punya minor, dia punya defect tu minor, dia tak major kan. Sebab dia punya saya nak setup kita ni tak berapa susah sangat, melainkan masa saya nak buat tuning stability kan. So untuk dia punya spring belakang ni saya setup dia 2 spring, tapi walau macam mana pun 2 spring tu saya tak dapat nak buat bunyi flutter tu kan, ter tu kan. Dia sebab spring dia tak calibrate, spring dia tu keras kan. Pas sikit je. Langsung tak dapat. Okey, jadi untuk sahabat-sahabat yang pakai gitar-gitar tiruan macam ni kan, kalau ada masalah main tremolo kan, bila kita nak main tu tune tu jadi flat, kita jangan usik dekat sini kan. Dia jangan usik dekat sini, kita tarik dia atas balik macam saya tunjuk tadi kan. Lepas tu dia punya tremolo ni selalu longgar. Longgar. Saya dah ketatkan pun macam mana pun dia longgar balik. Kan? Lepas tu untuk gitar macam ni biasalah dia punya skru ni, apa benda yang berbentuk skru dekat sini, setiap benda yang berbentuk skru dekat sini keras. Baik dia punya tightening skru, baik dia punya fine tuning skru, baik dia punya shader screw, semua ketat kan. Sebab dia punya mold dia tak soft kan, dia tak accurate kan. Jadi yang ini saya dah bubur dengan anti-rust dan saya dah bubur lubricant dekat dalam ni. Saya dah bubur pelincir lah kan. Dia masih ketat tetapi dia smooth daripada yang sebelumnya kan. So far okey lah Dia punya elektronik dalam ni saya dah servis lah. Saya dah bubur balik dengan contact cleaner. So untuk avoid daripada deoxidize right. Okey, kita dengar dia punya sound clean dia. So, untuk bridge pickup. Alright, untuk neck pickup merangkap sustainer kan. Bunyi dia sebu sikit kan. Kalau nak compare neck pickup yang betul-betul punya neck pickup, dia patutnya bunyi macam ni. Memang best lah dia punya tone dia tu kan. Itu bunyi lunak dia keluar kan. Okey, kita try balik bunyi neck pickup ni untuk kita tangkap bunyi nak bezakan tone dia tu kan. Right. So neck pickup tone semua saya dah buka habis.
So kalau bunyi yang tak ada chorus, alright. Alright. Jadi kalau kita tengok bunyi neck pickup yang macam ni, yang ni Seymour Duncan. Yang ni Seymour Duncan. So itulah perbezaan bunyi kan. Dia setiap benda yang manusia cipta tu, kadang-kadang dia bagus sebelah sini tapi dia kurang sebelah sana. And kadang-kadang dia bagus sebelah sana, dia kurang pula sebelah sini kan. Itulah dia. Setiap apa yang manusia cipta tu tak dia perfect kan. Okay, kita come back to story. Jadi saya dah buat fret leveling dan saya dah buat dia punya fret dressing apa semua lah. So alhamdulillah lah, so far boleh, kita ni dah boleh main. So gitar ni bila saya main untuk bridge pickup ni kan, bila pasang sustainer tu rasa macam ada sikit boost lah kan, dia punya gain tu. Tapi bila saya off, bunyi dia macam ada kering sikit kan. Kering tu adalah karakter lah, karakter yang dibuat untuk pickup ni. Dia bunyi dia macam vintage sikit kan. So boleh lah kalau nak main lagu-lagu klasik rock ke kan, boleh main. Gitar ni saya dah buat reintonation. Dia punya shader ni saya dah compensate dia ke belakang, yang mana bila saya tekan dekat fret kat atas ni dia jadi sharp. And jadi bila dia sharp tu, sebab dia punya scale tali antara shader dengan nut ni, dia punya two breakpoint tu dia pendek. So kita panjangkan, jadi yang sharp tu dia jadi flat balik, dia jadi neutral balik kan. So okey lah, kita dah boleh buat intonation kan. Bila kita dah buat intonation tu, dia punya bunyi tu bunyi dia seragam, synchronize kan. Kita test dia punya tuning stability untuk bridge yang ni kan. Wah, lagi tune dia kan.
untuk tadi G ni ada degil sikit. Ada degil sikit. Untuk bridge ni dia tak boleh lasak sangat. Kalau kita nak main macam dia tak boleh lasak sangat. Kita kena tarik dia atas balik. Kalau setakat nak main vibrator, main dash bomb, single dash bomb tu okey. Tapi kalau nak mainnya macam tu memang tak boleh lah gitar ni kan. Dia out teruk. Dia punya tune dia out teruk. Sebab dia punya quality lah. Dia punya quality bridge ni kan. Banyak lah. Dia punya nut kan. Masa saya nak set up gitar ni, dia punya tuning stability tu memang lama bang. Lama. Saya pun kadang-kadang jadi pening kan, nak bagi dia stable balik, nak set up balik dia punya spring, stress tali kan. Tapi dia masih macam tu juga. Tapi at least saya dapat performance yang better daripada yang sebelumnya. Okeylah, saya berhenti sampai sini je dulu untuk episod kali ini. Hingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.